Okey. Minggu lepas kita belajar tentang sifat tafkik dengan tarkib. Ini pun sama juga. Cuma kita akan recap balik minggu lepas. Ulang kaji sementara ada seorang dua lagi berapa yang tak masuk tu. Lepas tu kita tak akan tunggu, kita akan terus je. Masa memang sejam setengah tu sangat cepat. Okey, kita tafkim dan tarkib minggu lepas kita dah belajar apa maksud tafkim, apa maksud tarkib. Suara tolong mute tutup suara. Sebab dia akan ganggu. Saya dengar tu dia susah sikit nak saya nak bercakap. Okey, sekarang ni kita akan ulang kaji sikit yang minggu lepas sebab kita baru belajar separuh je. Yang patutnya perempuan pun dah print semua nota-nota ni. Okey, bila kita kata tafkim dan tarkik. Apa tu tafkim? Tafkim ialah satu sifat yang tebal. Tarkik adalah sifat yang nipis. Yang mana kedua-dua ni asal daripada sifat uruf dan isti'la dan istifal. Saya ada beberapa info nak cakap nanti tapi selepas ni sementara sebab kalau cakap sekarang pun makluman pun ada yang tak masuk lagi. Tapi segala maklumat tu saya akan cakap masa last nanti sebelum nak habis kelas. So sekarang ni saya akan recap je dulu tentang kita punya bab lah. Okey, maksud tafkim dan tarkik dan dia asal daripada cabang sifat mendatang daripada isti'la dan istifal. Okey. Bila saya tengok pada perempuan punya latihan tu, memang perempuan ada hantar latihan, tapi ada huruf-huruf terutama huruf shin ada yang tak masukkan sifat tunggal. Maknanya jawapan tu tak lengkap. Dalam semua 4 huruf yang kita bagi tu, latihan tu, huruf shin ada yang tak letak sifat tafashi. Maknanya kat situ ada kekurangan kat situ. Ada setengah perempuan saya dah personally beritahu, ada tak tahu dah buat pembetulan ke tak tu saya tak pasti. Tapi bila kita tengok tadi, go through tengok semua, ada boleh kata, nak kata ramai sangat tu taklah. Adalah juga beberapa orang yang untuk sifat shin, ada satu lagi sifat tunggal tak masuk, itu tafashi. Dan cara perempuan bagi jawapan pun, perempuan tak ikut format yang saya bagi. Saya dah tulis kat situ, kita mula dengan isti'la ataupun istifal. So perempuan ikut dia punya, kata apa, susunan tu. Supaya nanti perempuan senang nak ingat. Sebab tu bila segi, saya dah kata dalam minggu lepas, dalam buku tajwid mana-mana pun, dia akan biasa start dengan Jaha dan Hams, Jaha lawan Hams, Syiddah lawan Rohobah, lepas tu ada Tawasud. Itu susunan dalam buku teks, mana-mana buku pun macam tu. Tapi sebabkan kita tengok bertahun-tahun orang susah nak kuasai sifat huruf, saya buatkan jadual tu. So jadual tu disusun ikut isti'la istifal. Ada susun macam tu supaya kita first kali ingat lidah tu, pangkal lidah tu angkat ke, pangkal lidah tu rendah ke, tinggi. Sebab lidah tu dia tak boleh pergi kiri kanan pangkal tu, sebenarnya atas bawah saja. Ini adalah kaedah cara nak cepat ingat. Sebab sifat urut banyak sangat nama. Dan kita sekarang tak nak belajar tajwid ni pun sebab nama tu. Padahal nama tu tak ada masalah apa kita tak tahu. Tapi yang penting nak sebut tu betul. So bila kita buat susunan isti'la istifal, so bila perempuan nak bagi jawapan, ikut dia punya set tu. Supaya senang. Pangkal tinggi, rendah. Pangkal lidah tu tinggi, terangkat ataupun mendatar. Lepas tu set yang kedua, ketiga. So dia ikut susun. Lepas tu plus, buat tanda campur tu plus kalau ada sifat tawashi. Tapi sekarang ni bila perempuan buat latihan, perempuan tak ikut format. Perempuan terus je istilah istifal letak tafashi kat nombor 2 lah, tafashi nombor 3 lah, dah tunggal langgang. Ikut saja format dah diberi, kita bagi contoh tu. Ikut aja. 1 sampai 5 itu yang berkumpulan. Plus yang bawah tu adalah sifat yang kita bagi special effect tu. So bawah tu kalau ada, kita tulis jika ada. Baru kita letak tafashi ke, isi tolah ke apa. Sebab bila lain kali ada ujian ke, apa kita pergi latihan ke, congak ke apa benda ke, perempuan dah tahu dah format tu. So perempuan tak confuse. Ini kejap tunggal langgang, perempuan just ingat ada tafashi bubuh je. Tak kira nombor 2 ke, nombor 5 ke. Sebab bila masuk dah bercampur-campur macam tu, perempuan dah campur yang bersifat berlawanan, campur dengan sifat tunggal. Dia kita tak boleh campur. Bila bercampur nanti perempuan sendiri yang confuse. Sebab tu kita dah bagi jadual. Jadual dah diberi pun macam mana? Perempuan tak boleh ikut. Contoh pun dah bagi, dah contoh sampel macam huruf sort tu. Sampel. 1, 2, 3, 4, 5 dah tentu yang jenis berlawanan. Sebab kita akan ambil atau salah satu. Plus, kalau ada yang jenis yang special effect tu lah sifat tunggal. Sebab bila macam tu orang tahu lah, bukan semua huruf ada sifat tunggal. Ada huruf tertentu saja. So, lain kali bila ada latihan macam ni, ikut saja format dah diberi. Sebab yang confuse je perempuan yang confuse. Sebab kita tujuan dia, sebab sifat urut ni memang satu bab yang besar, sangat besar. Tapi bila orang ambil dia macam mudah, buat tak kisah, sebab tu bila kita nak baca tu dia ada problem. Kita sebab saya tahu perempuan ni pun ada lagi yang confuse. Makhraj huruf.
lidah tu dekat mana, atas ke bawah, belakang ke, masih tak ada macam mana kata, tak ada inisiatif nak ambil tahu benda tu sebenarnya dekat mana. Kita kena ingat yang kita belajar ni Al-Quran. Al-Quran ni milik Allah, Allah punya. Bukan ustaz mana, bukan guru mana, ulama mana, bukan saya punya, tak ada siapa punya. Allah punya. Bila Allah punya, kita kena jaga dia betul-betul. Kita tak boleh buat ikut suka-suka je. Benda ni semua kita belajar kat bengkel ni semua ni adalah secara ada teori untuk kita capai benda yang kita nak sebut tu. Supaya kita nak boleh sebut short yang betul, nak sebut scene yang betul. Nak sebut betul tu kita kena tahulah dia punya cara tu. So cara tu lah datang kita buat bengkel, kita belajar teori-teori ni semua supaya bila buat praktikal, kita tahulah lidah tu kat mana. Atas ke, bawah ke, tekan kat gigi kapak ke, bibir tu tutup ke, huncung ke. Itu sebabnya kita ada belajar benda ni. Sebabkan oleh kerana kita nak mentajwidkan Al-Quran tu. Sebenarnya kita baca Quran, kita tak tajwid pun Quran tu. Sebab Quran tu dia datang dengan bertajwid. Cuma tajwid tu secara lafaz. Yang kita belajar ni teori untuk mencapaikan lafaz tu lah. Itu dia punya prosedur dia. Sebab tu bila kita bagi latihan perempuan pun tunggang langgang, kejap atas kejap bawah, tak ikut prosedur, tu macam mana perempuan nak sebut dengan betul? Sebab kalau dari segi susunan disiplin pun tak ikut. Jangan buat diri sendiri tu yang confuse. Sebab kita dah bagi ikut aturan, ikut aja. Sebab itu untuk memudahkan perempuan sendiri. Dan jadual tu pun wujud pun setelah bertahun-tahun kita tengok macam tak ada perubahan pun, macam problem lagi, susah-susah kita datang sampai ke buat jadual macam tu dah. Dia ikut jadual tu je. Pun masih langgar tak ikut jadual. So sekarang benda ni, maksudnya kita dah bagi. Saya dah bagi semua input-input. Terpulang pada perempuan sendiri nak ikut ke tak ikut. Sebab apa perempuan sendiri akan baca. Kita ingat, sekali lagi cakap tadi, Quran ni milik Allah. Bila kita belajar tajwid ni semua supaya kita sendiri kontrol, jangan kita buat salah. Ataupun bila kita dengar orang lain buat salah, kita pun boleh bantu betulkan. Supaya kita tak nak orang macam baca Quran cincai-cincai, kita dah tahu, dah ada ilmu tu. Kita pula baca, kita sendiri baca cincai. Orang yang kita dengar pun kalau buat salah pun kita tak tahu nak tegur sebab dah kita sendiri pun tak tahu. Sebab tu kita belajar ni supaya kita, untuk diri kita sendiri tahu, baca dengan betul, dan kalau orang lain pun ada buat silap, kita boleh betulkan. Kita tak boleh biarkan Quran tu orang baca suka hati, kita dah tahu dia salah, tapi kita biar dia. Lantaklah dia, suka hatilah, siapa dia suruh dia tak belajar. Tak boleh, kita dah, kalau satu hari lah, macam ni kita nak masuk bulan Ramadan, ada rezeki perempuan yang mana boleh pergi ke surau, ke masjid, kan memang sekarang dia memang dah terhad pun, tapi masih kerajaan macam jaiz bagi kelonggaran. Bolehlah, adalah juga orang muslimat boleh pergi. Contoh kalau perempuan ada rezeki pergi tu, di bulan Ramadan memang ramai sangat orang akan baca Quran. Orang akan puluh Ramadan tu baca Quran aja. Tapi masalahnya dia puluh baca Quran semua salah lah, tak pernah baca pun, tak pernah belajar pun, tiba-tiba Ramadan dia nak belajar, nak baca. Baca tu main hentam je lah. So kalau macam perempuan sendiri pun tak ada ilmu, kalau orang duduk sebelah kita baca salah, takkan kita nak biar je. Sebab apa? Sekarang kita biar sebab kita sendiri pun tak tahulah. Itu je benda dia. Tapi kalau kita sendiri tahu, kita boleh dengar, salah tu disebut. Contoh, bismillah, mesti bismillah, dia kata macam bunyi huruf short, sedangkan huruf sin. Kita dah tahu, salah ni. Tapi tangan kita macam, biarlah, lantaklah, salah, siapa suruh tak belajar. Itu bukan sikap orang yang ada ilmu. Itu bukan sikap orang yang belajar Quran. Orang yang belajar Quran, dia ada sensitif. Orang baca salah, dia mesti sensitif. Dia ada rasa diri, tak boleh ni baca macam ni, salah ni. Kena ada inisiatif macam kita nak tegur dia. Tapi tak adalah tu, dah kita tak kendali nak tegur ke apa kan. Tapi ada cara dia lah. Maknanya selepas tu kata, tadi baca tu ada silap sikit lah macam ni. Sebab saya belajar dulu macam ni. Maknanya kita nak terang kat dia pun, kita ada info nak terang kat dia. Maknanya kita tak ada tegur dia kosong macam tu. Tak ada, awak baca salah lah tadi. Dia akan jawab, apa hal pula awak nak tegur saya, saya suka lah. Ya memang awak punya suka, tapi masalahnya awak baca tu memang salah. Sebab ini sebenarnya huruf sin. Huruf sin dia tak bunyi kat sini. Huruf sin awak bunyi tu macam huruf short. Short tu maknanya pangkal lidah awak tu dah naik tinggi. Salah, so sebetulnya dia memang salah, nanti makna pun salah. At least kita nak cakap kat dia tu, kita ada info. Tak adalah kita cakap dia kosong. Kalau dia tanya, kenapa awak tu juga, awak tu pandai sangat ke? Saya tak ada, saya pandai, tapi memang saya dah belajar. Benda tu macam tu. Jadi kita nak tegur orang pun ada input. Jadi dengan tak semena-mena dia pula rasa macam dia nak belajar. Sebab apa? Dah memang dia dah salah. Takkan dia nak kata dia betul juga. Sebab Al-Quran tak ada siapa boleh dakwa dia tu baca betul sangat, kecuali kita sendiri dah ditalaki, kita dah semak, ada guru yang confirm, okey awak baca ni betul, tu betul. Selagi tak ada guru talaki yang semak kita punya sebutan, punya bacaan, selagi itulah kita tak boleh nak kesahkan yang bacaan kita betul. Walaupun kita rasa kita betul,
Selagi tak ada guru yang semak, selagi itulah kita tak boleh nak sahkan bacaan kita betul. Sebab apa, siapa yang nak confirm kan? Dan guru tu pun mestilah guru yang betul-betul amanah dengan ilmu. Benda tu salah, dia akan cakap salah. Benda tu betul, dia akan cakap betul. Dia tak boleh main lepas-lepas saja. Kecuali ada beberapa proses yang setengah guru dia akan lepaskan. Sebab itu dia sekadar proses pembelajaran. Okay? Contoh, pada mereka yang dah khatam Quran dengan saya tu, bukan maksud dia dah khatam tu dia dah perfect. Tak ada. Orang yang dah khatam tu tolong ingat, bila anda dah khatam 30 juzuk, bukan maksud anda dah perfect baca semua betul. Tak ada. Itu adalah untuk layer yang pertama. Ini kita bagi rasa macam belah. Kita belah bagi laluan dia baca. Sebab dalam kita baca tu kita dah 30 juzuk. So dia huruf yang berulang-ulang. Sebab tu kita sifat huruf, makhraj kita kena mahir. Sebab dia benda yang berulang. Dan kita dah beritahu dia lah 70% daripada Quran tu adalah kuasai sifat huruf dengan makhraj huruf ni. Kalau kita tak boleh kuasai seluruh Quran, kita tak boleh baca. Kita rasa kita boleh, tapi semua tu salah. Yang patut kena dengung itu dengung mat panjang itu bab tajwid. Ini bab huruf tu sendiri. Sebab Quran kan semua dia huruf. Bukannya dia ada belagu ke apa, belagu tu bab lain pula. Maksudnya Quran tu sendiri dia datang dengan huruf. So kalau kita tak boleh kuasai dia, macam mana kita nak baca Quran tu dengan betul? Cuma kita sekarang ni kita rasa kita syok sendiri je, kita rasa macam kita betul. Sebab kita pun tak pernah ada orang check. Sebab kalau bila kita ada guru yang check, tak kira guru perempuan tu di mana sekalipun, bila dia check ni dia akan beritahu, oh awak ni sebenarnya huruf dal ni keras sangat ni, kena lembutkan sikit. Lidah tu kat mana, awak punya ra ni terlampau lama sangat, dia punya getaran tu kurangkan sikit. Maksudnya ada orang cakap, oh ni tak betul. Sebab Quran dia kena sebiji macam mana Rasulullah baca, macam mana Jibril baca. Turun-turun, itulah sanad yang berantaian, beriwayat. Itu apa yang kita baca hari ni mesti sama. Tak boleh kita Rasulullah baca bentuk macam ni, kita pula suka hati baca ikut kita punya mulut kita. Sebab kita rasa macam kita syok sendiri je lah. Kita rasa macam tak apa, boleh je, okey. Sebab apa? Kita punya pandangan, kita punya persepsi kita tu, huruf ni semua macam kacang je. Tak payah belajar pun tak apa, sebut je. Itu semua sangat salah. Sangat-sangat salah. Kalau kita ada fikiran macam tu, itu semua sangat salah. Sebab tu tahun ni memang saya akan tekan sangat makhraj sifat huruf, sebab kita tengok mana yang dah masuk lama pun dia duk ulang benda yang sama juga. Tak ada nak ambil inisiatif nak betulkan huruf ke apa, sebab dia rasa macam biasalah. Sebab tu lepas ni siapa yang bertalaki dengan saya yang ada dalam bengkel, make sure lepas ni macam hari ni kita akan settlekan tahfiz dengan tarkik. Bila kelas lelaki yang akan datang, apa yang perempuan dah bayar mesti kena apply. Jangan dah datang masuk bengkel bagai semua buat latihan, tapi bila nak baca tu dia ni tak kisah pun panjang pendek ke, huruf tebal ke nipis ke apa. Sebab selama ni saya tak tekan sangat. Sebab apa? Pada saya macam kasih chance, apa nak kata kasih chance, maknanya tak adil lah untuk saya nak terus macam buat secara keras sangat, sedangkan ilmu tu mungkin tak sepenuhnya saya bagi. Tapi tahun ni saya akan bagi, insya-Allah ada rezeki saya akan bagi sepenuhnya. Dan perempuan pula bila dah dapat mesti gunakan sepenuhnya. Sebab ingat kita sedang jaga milik Allah ni. So bila milik Allah jangan kita buat suka-suka hati je. Sama juga orang yang buat tahriri. Apa yang bila perempuan yang tahriri pula yang menyebabkan yang menulis-nulis tu pun tetap ayat Quran, so kena jaga. Jaga adab dengan apa ayat Quran yang sedang anda tulis tu. Jangan bila nak tulis ayat tahriri, make sure aurat tu tutup. Jangan senang-senang rambut free hair terbuka macam tu nak tulis ayat Quran. Langsung tak ada adab. Cakap terang. Saya memang tak nampak, tapi saya beritahu kalau ada yang buat perangai macam tu, tolong jaga adab semasa anda menulis ayat Quran. Time period tak boleh. Make sure dah bersih baru tulis tahriri, sambung balik. Sebab tu tempoh tahriri panjang. Sebab kita tahu ada orang kat uzur apa semua. So memang kita bagi masa sebab benda ni lah. Sebab tu dia panjang. Walaupun perempuan rasa macam satu hari pun boleh 3 page. Tak kisahlah. Kalau perempuan boleh buat-buatlah, tak ada masalah. Tapi adab dengan dia tu mesti jaga. Tak kira sama dia menulis, dan perempuan baca, perempuan dengar, itu semua perempuan kena jaga adab dengan Al-Quran. Ingat Al-Quran tu milik Allah, bukan kita punya. Bukan ustaz yang terbaik di dunia punya. Bukan ulama yang tersuhur punya. Tak ada. Ini Allah punya. So bila Allah punya, make sure kena jaga betul-betul. Prihatin, jadi orang yang sensitif. Dengar macam tak betul, bukan kita nak cari kesalahan orang. Tapi kalau kita sendiri dah belajar, kita tahulah, oh dia ada silap sini sikit. Bukan kita cari kesilapan orang, tapi kita boleh tahu sebab kita ada ilmu. Kalau kita sendiri tak kerti, itu yang kita macam salah tu salah, kita sendiri pun nak tegur, kita pun tak tahu. Sebab tu saya kata bila dalam bengkel, kalau kita nak tegur orang, mesti dengan ilmu. Jangan main tegur cakap kosong. Kenapa awak baca macam ni? Kenapa awak kata
surat ni kena baca tebal. Kata dah memang ustaz saya ajar macam tu, dah ustazah ajar macam tu kena tebal. Itu bukan jawapan. Itu adalah sekadar nak escape diri sendiri je. Sebab apa, dah sendiri tak ada ilmu, dia tahu macam lebih kurang je tapi nak tunjuk macam pandai. Itu jadi dia. Saya tak nak perempuan tunjuk pandai. Perempuan mesti kena jadi pandai. Bila jadi pandai, baru kalau kita boleh tahu, oh ni tak tepat, ni kurang sikit, dengung ni lebih. Okay. So lagi satu, saya nak ucapkan tahniah lah pada perempuan yang bertalaki dengan saya minggu lepas. Nampak perubahan. Minggu lepas kita ada belajar pasal gunah, pasal dengung. So ada nampak beberapa orang dia ikut, dia apply. Yang sebelum ni memang dia selalu tak cukup. Selalu cakap kepanjang sikit dengung, ni tak cukup kenapa. Tapi kali ni bila dia baca, mungkin dia dah dapat, dia dah faham lebih ke apa. Dia baca, dia bagi dengan tempoh yang cukup 2 harakat. So bila dia baca, flow dia cantik lah, elok lah. So kuranglah kita nak tegur. Sebab tu adanya bengkel. Sebab apa? Bila ada bengkel, kita perempuan belajar. So bila proses talaki ke apa, so dia kurang kesalahan kat situ. Itu tujuan ada bengkel, supaya nak mengurangkan kita punya, orang kata macam saya sendiri, nak mendengar orang baca. Bila orang tu dah kurang buat kesilapan, so agak mudah lah. Kalau daripada asyik nak tegur banyak kali. Sebab tu saya kata, biar saya susah di awal. Nak hajar perempuan ni, memang agak saya susah. Sebab saya nak nota, nak buat ni, nak cari idea macam mana. Memang tu kesusahan untuk saya. Dia bukan susah apa, maknanya kena kena lebih sikit usaha. Tapi bila perempuan dah dapat, saya agak relax lah sikit. Macam boleh, okay, flow okay. Macam tu. Susah di awal tak apa, sama juga perempuan. Kalau rasa susah awal ni banyaklah urut. Awal memang macam tu. Tapi bila dah dapat, dia akan cepat aja. Tu bapa kena ingat tu, kita sekarang ni jaga milik Allah. So setiap ilmu yang perempuan belajar mesti ambil berat benda tu. Bukan macam tak apalah, tak kisahlah buat cincai-cincai. Tolong kena ingat tu. Kalau rasa macam benda ni macam alah cincai, so tak payah masuk bengkel. Saya cakap betul, di bengkel sangat pentingkan disiplin. Okey. Dan saya pun tengok tadi pun Kak Chun dah bagi report tadi. Terima kasih Kak Chun bagi report. Saya dah cakap latihan semua sebelum pukul 12 tengah hari Sabtu. Punya semalam tu pukul 12 tengah hari mesti semua dah hantar. Tapi tengok sampai malam tadi pun ada lagi masuk. So maknanya perempuan tak ikut timing. Bila perempuan tak ikut timing, dia akan menjejaskan Kak Chun, dia sebagai admin, dia akan menjejaskan tugasan dia. Takkan dia nak tunggu semua orang dah hantar submit baru dia nak update dia punya report. Sebab dia kena updatekan report. Dari report tu saya tahu siapa yang tak hadir, siapa yang tak buat homework, ada yang tak hadir tapi pergi isi borang kehadiran. Tak hadir means tak hadir tak payah isi. Jangan tak hadir tapi mengisi. Itu maknanya dah mengelat lah. Dah tak masuk kelas, tiba isi borang masuk kelas. So tapi benda tu semua admin dia tahu. Dia memang Kak Cuma sangat detail. So perempuan jangan agak nak ngelat-ngelat semua. So cakap terang, kita nak belajar, jangan kita nak ngelat-ngelat. Sebab ini Al-Quran, kita nak belajar ni Quran. Bukan kita nak belajar matematik, bukan belajar kelas masakan. Bukan nak tengok apa cara nak menjahit baju. Ini Quran. Sebelum Quran kita buat mengelak-ngelak macam mana pun, satu hari Allah akan tunjuk juga kat mana yang kita nak mengelak tu. So yang penting mesti disiplin. Kata pukul 12, hantar pukul 12. So start pada minggu ni akan datang. Siapa yang tak hantar sebelum pukul 12 ataupun ngam-ngam pukul 12 tengah hari tu, walaupun perempuan dah masuk dalam e-homework tu, kita akan anggap perempuan tak buat homework. Itu saja. Saya dah cakap pada Kak Chun, pangkah aja. Siapa dah lebih pada tu, pangkah walaupun dia dah masuk dari pukul 12 tengah malam ke, pagi tadi ke, esok ke baru nak masuk, kita anggap sebagai pangkah. Sebab apa? Tak ikut peraturan yang kita dah bagi. Sebab apa? Bila perempuan lambat masuk, dia menjejaskan tugasan orang lain. Kita jangan ingat kita seorang je. Sebab kita pun ada orang lain juga sama. Kalau orang lain semua ramai boleh ikut disiplin, takkan perempuan tak boleh ikut disiplin. Lepas perempuan kat rumah je pun. Kalau perempuan rasa homework tu susah sangat tak boleh nak buat, beritahu Kak Amin, saya memang tak boleh nak buat. Saya memang blur, kosong, tak reti apa, nak tiru pun saya tak reti. Itu cakap Kak Amin. Mungkin rasa perempuan dah blur sangat semua tak boleh ke apa, kita akan pertimbang ikut cara lain. Sebab mungkin setengah orang tu dia macam tak boleh nak menulis ke apa kan, dia tak berhenti nak menulis ke apa, tapi dia ada cara lain lah, kita guna kaedah lain. Tapi kena bagi tahu. Lagi satu, alang-alang perempuan pun dah nampak sekarang ni dah ada 218, bolehlah cakap terus. Lagi satu, dari segi itu tadi homework, make sure sebelum pukul 12 ataupun tepat pukul 12 tengah hari mesti dah hantar. Sebab homework tu pun bukannya berat mana pun, hari yang sama macam hari ni kita bagi hari ni pun dah boleh submit dah. Tapi bila kita suka bertangguh-tangguh, dia akan menyebabkan lebih masa. Dan lebih masa akan ganggu orang lain bertugas. So tolong take note. Sebab bila nak belajar kita kena disiplin lah. Saya sendiri pun kena disiplin.
saya nak masuk kejap lagi pukul macam ni kelas ni. Dah pukul 7 lebih saya dah standby. Cuma saya tak on je suara, kamera, video semua saya tak on. Tapi saya dah ada depan PC dah. Dah awal-awal dah sebab tahu kita nak kita nak bertemu dengan orang. Kita dah siap sedia dah benda-benda tu. Walaupun saya dekat rumah pun, apa bagai pun tak benda yang sama. Okey. Lepas tu so bila report tadi sama dia segi homework. Lepas tu siapa yang saya tak pasti dia mungkin kawan-kawan perempuan sendiri ke apa yang dah daftar tapi bila tengok kelas semua tak pernah masuk daripada awal sampai sekarang, hari ni dah kelas yang ke-6. Dah ke-6. Kalau kita tengok pada sampai kita ambil kehadiran sampai yang minggu lepas kata hari yang ke-5 langsung tak pernah masuk. Dan bila admin tanya nak masuk ke tak masuk ke apa semua macam langsung tak ada respon. Saya tak pasti sama dia mereka tu adalah kawan-kawan perempuan sendiri, perempuan ajak dia orang masuk ke macam mana. So sekarang ni bila dah lebihan, dah berminggu-minggu dah kita tanya apa benda pun tak ada respon. So kita anggap dah tak minat, so kita akan potong je nama. Sebab kita takkan nak beri peluang banyak, dah lama sangat ni dah minggu ke-6. Kalau dah tak pernah hadir, tolong respon, jawab mesej ke apa, kata minta maaf saya memang tak boleh nak follow lagi dah apa semua. Okey dah, so kita akan terus batal. Dan kita pun tak ada nak fikir-fikir sangat tentang orang yang dah memang tak diminat. Sebab apa? Bila kita dah buka pendaftaran, dia ada tarikh tutup, masih nak merayu-rayu, nak masuk. Bila kita dah bagi peluang, macam ni. Buat tak kisah, kelas tak datang, lepas tu bila tanya, tak nak jawab. Buat respon, tak ada respon apa-apa. Nampak blue tick, tak reply. So ini semua perangai-perangai macam ni, tolong jangan buat perangai macam tu. Ini adalah adab. Kalau rasa tak nak masuk, tak payah masuk. Itu je. Kita akan fokus pada orang yang nak saja. Dan saya dah cakap, kelas ni memang untuk orang yang nak. Orang yang tak nak, tak apa. Kita tak paksa sebab pun ada banyak lagi kelas kat luar tu. Online ke, sekarang ni fizikal pun dah boleh ke apa semua. Itu atas pilihan perempuan sendiri. Okey. Saya pun tak nak bebel lebih-lebih. Tapi inilah benda yang kita kena beritahu. Sebab kalau cakap awal tadi, seorang pun tak masuk lagi. So ni dah dapat ada dalam 217. Bolehlah nak cakap juga sikit. Ini pun tak ramai yang masuk kelas. Tak apalah tu pulanglah. Itu sebab kita dah boleh masuk kelas, maksud itu adalah rezeki. Rezeki masing-masing. Kalau Allah izinkan pagi ni kita boleh masuk, maknanya kita dapat masuk. Kalau tak ada. Itu je lah. Kita fikir. Okey. So sambung tafkir dengan tarkib. Kita recap balik. Ni cakap ni bukan apa, sementara perempuan nak masuk lah ni. Terpaksa nak kena bebel dulu. Okey. Tafkir dengan tarkib. Ulang kaji minggu lepas. Sambil lalu je ni. Okey. 3 huruf ni saja akan melibatkan tafkir dengan tarkib. Huruf alif, huruf lam, huruf ra. Kita dah belajar dah, ni just recap saja. Ra. Lepas tu okey. Dia lambat sikit, banyak apa. Okey, kalau untuk alif kita dah tahu, tebal ke nipis bergantung pada huruf dia. Huruf yang sebelum dia, kalau huruf sebelum dia jenis sifat istilah tebal, so alif tu akan bunyi dengan tebal juga. Kha. Dia tak akan bunyi kha. Siapa sebut kha tu memang salah. Praktis makhraj huruf. Bila kita sebut praktis tu mesti praktis, bukan cakap okey. Lepas tu dah buat tak tahu je. Kita kata kalau ada masalah dengan huruf kha, praktis huruf kha, letak air kat tekak tu macam kita minum air, lepas tu tahan. Macam kita apa iklan Listerine ke apa benda tu, kha kat situ bunyi kha. So kena praktis. Kita mesti praktis, jangan tak tahulah saya tak boleh lah, itu dia bagi alasan tak boleh. Lepas tu sampai bila nak boleh? Atau macam mana kita ni dah lah umur dah hujung-hujung. Buatlah terbaik, usaha bagi dapat yang terbaik. Jangan duk saya tak boleh lah. Tu dia khashi'u. Dah berapa kali cakap kha praktis, tak boleh praktis. Sekarang memang kita dah masuk bab sifat huruf, memang kita akan tekan. Perempuan ada masalah huruf kha, praktis huruf kha. So banyaknya huruf sad ada sifat tebal. Automatik alif tu akan bunyi tebal. So dia bunyi tebal tu kenapa? Sebabkan dia ni adalah hukum mat asli. Tapi pada orang baru kita tak belajar lagi hukum ni. Ni dia beritahu yang alif ni pun ada tebal, ada nipis. Bergantung pada huruf sebelum dia. Ni huruf qaf, kalau tebal so dia pun akan tebal. Macam tarkib nipis, sa ni hurufnya nipis, istifal. So dia akan bunyi nipis juga. Mithaqa, sa. Kita baca miso. Salah lah. Kita sebut sa, ujung lidah dah keluar tapi kita punya so. Maknanya pangkal lidah dah naik. Itu memang salah. Bunyi pun pelik. Sebab tu bila kita belajar, orang baca miso, kita pun rasa apa benda miso ni, mesti dah ada salah. Mesti ada something wrong ni. Bila kita tengok, salah betul. Memang dia salah sebab apa? Dia buat alif ni tebal. Sebab sa ni sifat rendah.
Misa, sa. As-samawati, ma, wa. Itu macam mo, wo. Kalau orang baca as-samawati, kita yang tak reti pun, kita baru nak belajar pun kita rasa apa macam pelik dia bunyi, sebab Quran takkan bunyi pelik yang buruk macam tu. Quran takkan bunyi buruk, dia mesti yang paling cantik. So kalau bunyi cantik, apa kita baca teruk sangat? Mesti kalau sebut kata alif ni nipis, dia sebab mim tu bersifat nipis, sifat lidah kita rendah, so dia pun akan ikut rendah. As-samawati, ma, wa. Kau mo, wo, itu memang salah dan melanggar langsung dia punya sifat sebenarnya jadi dia. Sama juga ni wa, da, sudah akan nipis, dia pun akan nipis. Itu kalau alif. Okey, sekarang bentuk lam. Lam ni hanya berlaku pada lafaz jalalah sahaja, dia akan jadi tebal ke nipis. Sebab original dia lam kan memang sifat istighfar rendah je. La, lilu, biasa je. Dia memang bersifat rendah, mendatar. Tapi sekarang ni kenapa dia boleh jadi tebal? Hanya pada lafaz jalalah. Lafaz jalalah ialah perkataan Allah. Allah tu. So bila Allah ni, dia ada dua. Sebenarnya ada tiga. Tapi yang kita apply, la, lo. La, lo. La tu bila? Bila Allah tu nak baca nipis. Macam ni. Lillah, lillah, bihillah, la bunyi la. Bihillah, bighairillah. Tu bunyi la. Lam tu dia bunyi la. Satu lagi dia akan bunyi lo. Lo. Bila masa pula bunyi lo? Bila dia tebal. Wallah, wallah, innallah. Bunyi lo. Kita baca innallah. Innallah salah lah. Lepas tu wattaqullah, wattaqullah, Allah. Itu. Dia punya tebal tu sebabkan lafaz jalalah tu. Sebab bila dia sebelum tu bagi depan atau bagi atas, automatik Allah tu akan jadi tebal. Dan bila tebal dia bunyi lo. Bukan tebal dia bunyi la juga. La tu kalau untuk nipis. Nipis lillah, bihillah, la. Tak dia bihillah. Bihillah pun dah menyalahi. So lam ni akan jadi tebal atau nipis dalam lafaz jalalah sahaja. Dalam keadaan lain dia biasa nipis juga. Macam biasa la lilu. Kita tak baca lo lilu, mesti la je. La lilu, la lilu, alla, illa, ulla. Nipis. Lafaz jalalah saja dia akan jadi tebal tu sebab Allah. Loh, Allah, Allah. Macam tu. Dan ingat lidah mesti tepat pada tempat yang dia keluar. Kalau tak, dia akan jadi bunyi lain. Itu untuk lam, tafkik atau tarkik. Hanya daripada lafaz jalalah. Lepas tu kita roh. Roh ni paling banyak lah. Puan-puan pun dah tengok, kita pun dah belajar. Dia nak recap saja. So roh ni ada yang tebal. Ada roh yang nipis. Bergantung pada huruf sebelum. Huruf sebelum dia. Lepas tu ada yang bergantung pada huruf sebelum ataupun selepas. Ini khusus. Ini khusus. Untuk perkataan ni, kita baca tebal atau nipis, so dia lebih utama pada tebal sebab apa? Bergantung pada talaki. Ini adalah talaki. Sebab Quran kita bukan semata-mata teori. Dia adalah talaki. Bila bertalaki, kita tahu dia cara baca tu. Sebab kita ambil bacaan tu, bunyi dia tebal, so kita baca dia tebal. Sebab kita tak boleh ikut logik akal. Quran bukan ikut logik akal. Dia dah ikut talaki, musyafahah. Dari mulut ke mulut. Sama juga roh, dia akan baca tebal atau nipis untuk perkataan ni. Dan dia utamakan yang nipis. Ini semua disebabkan talaki. So bila talaki ni kita ikutlah talaki tu. Bila talaki baca nipis, kita ikutlah nipis. Walaupun dia bagi kelonggaran nak tebal ke nipis, boleh je dua-dua. Tapi kalau keadaan macam ni, perkataan ni lebih senang sebut nipis, so kita akan sebut nipis lah. Kalau perempuan tak nak confuse, ikut saja. Apa perkataan yang dah ada ni, just ikut. Yang penting sekarang ni, lafaz tu. Kadang kita jangan sibuk bergaduh-gaduh dengan teori, tak faham bagai, tapi bila suruh baca, semua out. Itu yang masalah dia. Ini just nak nak bantu, sebagai nak sebut tu boleh nampak betul lah, tempat yang betul. Kita pernah sebut pasal gunah, dan sentuh pasal gunah. Gunah ni pun maksud dia dengung. Dia ada yang sempurna, tak sempurna. Okay, kalau sempurna tu maksudnya 2 harakat. Complete 2 harakat. Sebab tu saya cakap, siapa yang buat perubahan minggu lepas, bila talaki saya betul-betul dia bagi 2 harakat, memang bacaan dia cantik, elok. Dan saya pun kurang nak tegur dah. Sebab apa dah? Betul lah. Dan saya harap apa yang perempuan dah buat perubahan tu, ada peningkatan tu, kekal sampai bila-bila sampai perempuannya akhir hayat. Bukan takat nak hari ni talaki, betul esok kan salah balik. Tak boleh. Bila perempuan dah belajar ilmu,
pegang sampai bila-bila. Sebab jangan kita buang masa, sebab kita ni dah lama tinggal, tak belajar. Sebelum dah hujung-hujung ni janganlah nak lepaskan pula. Dapat pegang terus, grab, pegang sampai kita punya akhir hayat kita. Apa bacaan dengan sebaik kita boleh bagilah. Memang kita tak akan jadi terbaik pun, tapi sebaik yang kita boleh bagi. Sebab kita ingat ini Allah punya, nak jaga Allah punya seelok-elok. So ini yang jenis sempurna. Ini pun jenis sempurna, ini melibatkan hukum. Tapi dia nak beritahu memang untuk kategori memang kena bagi cukup 2 harakat. Baru kita punya bacaan tu cantik dan tak mengganggu huruf-huruf lain. Okay, yang ini jenis kurang sempurna, ni 1 harakat atau kurang. Benda ni pun dia cepat je, dia tak berlaku cepat. Tak berlaku dengan lama. Sebab kalau benda huruf-huruf macam ni kita berlama, tu yang keluar dengung tu. Tapi kalau cepat, man hajara, memang dia ada dengung. Tapi dia dengung yang paling minimum yang original dia je lah. Man hajara amsaluhum ada sikit. Qin wa nun dia ada. Tapi kalau lama ini ramai orang akan baca salah, dia akan baca kiu wa nun, salah. Ini menyebabkan tajwid, nanti kita belajar. Ini menyebabkan sifat saja. Ini pun yang jenis kurang sempurna, kurang satu ataupun kurang nasru, di huruf nun yang berbaris, mim yang berbaris, dia ada dengung kat situ. Tapi dengung dia tak kita rasa tak jelas sebab apa, dia terpengaruh dengan huruf-huruf yang selepas dia tu. Huruf selepas dia tu dah cover balik bunyi dengung tu. Nanti kita akan belajar lebih detail. Ini just sifat makhraj saja. Okey, kokolah. Kokolah 5 huruf. Ni kita dah sentuh, cuma kita habis lagi kat sini. Ni gambar lantunan. Ni contohlah kita bouncekan bola tu, dia akan melantun. Contoh kan. So kalau kita bounce, ni paling tinggi sekali. Kokolah asyadu kubra, sebab apa dia bila huruf tu bersabdu, dia punya lantunan tu agak lagi kuat. Lepas tu kubra ni dia sederhana sikit. Subura ni dia lagi rendah lah. Mana kita lalu naik kereta, ada bonggol, kita macam sambil lalu je. Okey. Ini yang kita last kat sini minggu lepas. Okey, kokolah asyadu kubra maksudnya 5 huruf tadi, dia hanya ada pada hujung sahaja. Okey, sama ada hujung original memang tempat berhenti, ataupun hujung yang kita sendiri nafas tak cukup, kita nak berhenti. Contoh, dia mesti melibatkan 5 huruf tu je. Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf-huruf ni memang dia ada baris. Semua dia ada baris. Tapi sebab kita nak berhenti, automatik kita nak kena matikan dia. So bila nak mati dia, baris-baris sudah tak ada, dah dihilangkan. Kita hilangkan. So bila dah hilangkan, dia dah akan jadi sukun yang biasa tu. Tapi bezanya nak bunyi tu, bila dah hujung sini, bila dia ada sabdu, dia punya tekanan tu lebih kuat. Kan bounce lebih kuat tadi. Tapi dengan cara kena pegang dulu. Tabbat syada abi lahabin watab. Dia agak ada delay sikit. Tapi jangan terlampau lama. Jangan watab. Kalau terlampau lama, dia ada renggang suara, dia akan jadi macam saktah. Ini bukan saktah. Ini adalah huruf kokolah yang bersabdu bila nak berhenti. Sebab bila kita baca Quran, mestilah kita nak berhenti. Macam ni dah terang tempat ayat yang berhenti. So nak berhenti tu kita tak boleh baca watab. Bila kita baca macam watabnya tu, maknanya kita dah hilangkan sabdu. Dalam Al-Quran, satu simbol pun tak boleh buang. Sebab apa? Sabdu kan kita dah belajar mewakili 2 huruf. Kalau kita baca watab ni kita dah buang sabdu, automatik kita dah buang 1 huruf ba. Huruf yang bersabdu kan huruf double. Kalau macam ni, ba yang ada sabdunya, ba tu ada double. So kalau kita baca watab, kita dah buang 1 ba. So apa hak kita nak buang 1 huruf dalam Quran? Tak boleh. Nak tambah tak boleh, nak buang pun tak boleh. So kita memang betul ngam betul sebiji macam tu. Sebab itulah kita bertalaki musyafahah. Sebab nak dapatkan bunyi tu. So sekarang ni perempuan sudah bertalaki, tapi dari segi macam kita bertalaki jenis perempuan mendengar je lah. Okay? So lepas ni bila perempuan baca Quran, bertadarus ke nanti ke apa semua, kena apply benda ni. So bila nampak huruf macam ni ba bersabdu, di hujung nak berhenti, kita kena pegang dulu. Sebab ba tu automatik dia akan sukun, kita akan matikan dia. So kita akan baca watab. Ada delay sikit. Watab. Kalau kita tak buat delay, maknanya kita dah buang 1 huruf, kita akan baca watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Salah lah, kita dah buang 1 ba. Bila dah buang 1 ba, automatik dah sabdu tu dah tak ada. So salah lah. So dia mesti watab. Tapi jangan terlampau lama sampai watab.
Kalau dah lama sangat renggang suara, menyeru suara pun dah jadi senyap dan hilang macam tu, dia akan jadi saktah. Ini bukan saktah. Saktah tu ada satu cara kaedah bacaan dalam kategori wakaf pada orang yang baru yang tak tahu ke apa, itu ada satu cara bacaan. Itu nanti kita belajar. Ini just pasal popular sifat urut saja. Itu saya kata sifat mahraj jenis riba ni sangat besar. Walaupun kita nampak macam tu je, tapi nak terang dia terlampau besar, banyak sangat. Dan puan kena kuasai benda ni baru kita boleh baca Quran dengan sempurna, insya-Allah. Okay, itu kalau dia betul-betul ngam tempat berhenti. Tapi kalau kita pula jadi baca, kita memang jenis nafas pun jenis cepat pendek apa semua. Tambah pula dah umur sekarang memang kita akan cepat penat. So kita mesti nak kena berhenti, kita ambil potong ni sikit, potong kan. Tapi kalau kita perempuan nak potong tu, ada kena-mena lah dengan huruf qalqalah. Qalqalah ada 5 huruf jadi qaf, ta, ba, jim, dal. Betulan nak berhenti pada huruf qaf. Qaf huruf qalqalah. Memanglah dia ada baris. Tapi bila kita nak berhenti, automatik kita akan sukunkan, matikan dia. Kita nak dah habis bunyi nak berhenti. So ini pun kaedah yang sama. Sebab bila qaf ni ada sabdu, kena pegang dulu sebab lantunan ni kuat. Bal kadzabu bil haqq. Bil haqq. So kena naikkan suara tu. Bila perempuan jenis setengah orang, bila perempuan berita lelaki pun baca jenis sifat malas, sebab kita tahu orang bila baca Quran ni dia malas ke, dia bersemangat ke, dia ada himmah ke, dia memang tak nak ambil tahu kan, memang kita tahu dari cara dia baca. Kalau baca bal kadzabu bil haqq. Bal kadzabu bil haqq. Nampak sangat suara malas, suara tak nak ambil tahu, suara macam tak puasa pula, asalkan boleh baca je, asalkan lepaslah baca. Itu dia perangai dia. Bacaan seseorang kita boleh tahu perangai dia macam mana. Bila dia, sebab apa? Kalau dia betul disiplin, dia boleh jaga setiap satu-satu. Sebab Quran ni adalah disiplin. Otak perempuan dengan apa mata perempuan tengok dengan mulut tu nak kena sync semua sekali. Puan nampak ni ba pada atas, ni ba, lam mati bal. Lam dah tahu dah lam, bila ada sukun dia baca cepat tak dia baca bal. Bal tu dah salah. Dan salah syarat huruf yang bersukun, jelas, terang, nyata, tak ada dengung macam tu. So kita akan baca bal kadzabu bil haqq. Dan tentu dah terang salah. So dia mesti bagi semua setiap huruf, lepas tu nama pun tajwid, memberi setiap hak pada setiap huruf-huruf semua, sifat mendatang atau sifat asli dia. So ini semua setiap huruf ni semua ni hak dia, ada hak dia. So kalau perempuan nak berhenti dekat sini, mesti ikut asyhadu kubra. Sebab apa nama asyhadu? Sebab dia sabdu lah. Bal kadzabu bil haqq. Bil haqq. Dia delay sekejap. Sebab apa? Kenapa delay tu? Sebab ada 2 huruf double kat situ. Sebab dia huruf yang bersabdu. Kalau baca bil haqq tak boleh. Kalau baca bil haqq lagi tak boleh, sebab apa? Itu dah jadi macam saktah. Sebab suara tu dah putus. Dah senyap lama baru dia bunyi qa tu. So dia akan jadi saktah. So kita di sini tak ada hukum saktah. Ini adalah syahdu kubra saja. Okey. Ini contoh kalau berhenti kat sinilah. Kalau perempuan nafas panjang, habis dia macam biasa. Atau bila habis macam biasa pun nanti dia ada nama dia. Okey, so nanti kita tengok gini asyhadu saja. Sama juga ayat ni. Baca, kalau nafas tak cukup, nak berhenti. Okeylah, kita dah confirm nak berhenti sinilah. Dan bila perempuan baca Quran, sebelum baca, terutama pada nak bertalaki, make sure perempuan dah praktis dulu. Lepas tu dah tahu siap potong kat mana nak berhenti. Jangan bila tak nak talaki masa tu dah agak nak berhenti kat mana, lepas tu sibuk tanya, boleh tak ambil kat sini? Boleh tak ambil kat sini? Kenapa saya nak jawabkan boleh ambil kat sini? Patutnya perempuan nafas perempuan sendiri pun kena tahu nak berhenti kat mana. Kalau satu ayat tu ada 10 kali nak berhenti pun tak ada masalah. Sebab perempuan dah belajar dah. Mana perempuan orang dah lama dah. Dah belajar dah nak berhenti makrik sukun ke, makiwat ke, berhenti tamar butah ke, semua perempuan dah belajar. Apply je. Sebab saya tak boleh kata perempuan mesti berhenti kat sini. Sebab apa nafas tak sama. Semua orang dia boleh je sampai habis semua. Semua orang tak boleh. Dia mesti nak kena 3 kali stop, 4 kali stop. Sebab tu saya kata perempuan kena tahu diri perempuan sendiri. Kalau rasa tak boleh dah kena berhenti sebelum nafas habis tu siap-siap dah cari tempat mana nak berhenti. Kalau tempat tu tak sesuai, berhenti tapi ambil balik, reverse balik. Reverse pun janganlah terlampau banyak sangat belakang. So nafas masalah yang sama, nafas tak cukup. Just ambil 1-2 kalimah saja. Untuk yang bertalaki ingat lepas ni saya takkan, sebab bila benda saya dah sampaikan, perempuan mesti ikut. Jangan baru nak agak-agak lagi. So siap-siap potong kat mana nak berhenti. Sebab saya akan okey je perempuan nak berhenti. Sebab perempuan dalam proses belajar. Saya tak boleh paksa. Tak boleh, kena berhenti ngam-ngam kat sini. Sebab kalau nafas tak cukup, nak paksa juga, itu menyebabkan hukum tadi semua salah. Yang patut umat jadi dah jadi pendek, dengung jadi tak cukup. Itu sebab apa kita nak cepat, kita nak macam nak itu dah jadi macam nak curi nafas. Itu masalah. Curi nafas memang tak boleh. Nama pun curi. Curi kan salah. Tak boleh curi.
berhenti sebelum nafas kita habis. Kita tahu diri kita sendiri nak berhenti kat mana. Siap-siap potong, nak berhenti sini, berhenti sini. Tapi cara nak berhenti tu tahulah kalau kebetulan lah macam ayat ni. Nak berhenti dekat sini. Kebetulan dia pula huruf jim, huruf qalqalah. Ada sabdu pula. Dah tahu dah, oh sabdu ni dia kena kuat. So nak berhenti bil hajj. Bil hajj. Bunyi dia macam tu. Kena pegang dulu. Jangan bil hajj. Bil hajj. Bila buat contoh automatik, perempuan dah buang satu huruf, perempuan dah buang simbol, perempuan dah buang huruf, semua perempuan dah buang. So apa hak kita nak buang huruf, memang tak boleh. Nak tambah pun tak boleh, buang tak boleh. So dia kena ikut sebetul-betul sebiji. Bil hajj. Dan jangan terlampau lama. Jangan sampai bil hajj. Itu dah jadi macam saktah. Tak boleh. Sebab saktah dia akan baca macam tu. Sebab dalam tempoh 2 harakat itu kalau saktah. Sekarang begini bukan saktah. Ini adalah huruf bersabdu saja. Saya akan baca bil hajj. Dan lidah mesti kena langit. Itu makhraj dia. Bila baca bil hajj, ada macam cek. Itu maknanya lidah tak melekat, ada udara yang dah terlepas kat situ. Sebab jim bukan huruf rokhawah. Dia bukan huruf rokhawah, so udara tak boleh lepas. Bil hajj. Dia terus tutup, dia ada blok kat situ. So sebab tu kata makhraj sifat huruf sangat penting sebab dia menguasai semua. Kalau perempuan tak boleh kuasai, macam mana buat baca Quran ni? Jangan rasa syok sendiri. Sepatutnya bila perempuan dah belajar ni, perempuan dah rasa macam, ya Allah, aku kena betulkan. Ya Allah, aku tak boleh baca cincai. Aku kena betul-betul baca lagi emas. Kena ada berasa macam tu. Kalau rasa macam dah belajar tapi macam, oh macam ni je ke? Tak ada, dah susah. Kalau rasa macam tu, perempuan tu ada problem macam tu. Sebab Quran kita tak boleh rasa macam tu. Quran kita rasa, mesti ada rasa, ya Allah, selama ni tak tepat. Aku kena betulkan balik. Kena repair, kena adjust. Itu baru maknanya Allah dah bagi. Allah kata bagi hidayah, ada bagi keberkatan pada ilmu. Yang kita dapat terus apply. Itu baru ilmu yang berkat. Kalau dapat tapi macam buat tak tahu je, apply tak nak, semua tak nak, maknanya itu bukan ilmu yang berkat. Maknanya dia sambil lalu je lah. Sambil lalu je lah. Itu je lah yang kita nak boleh beritahu. Sebab Quran dia bukan jenis macam sambil lalu. Memang kita kena fokus betul-betul. Dia memerlukan semangat untuk baca Quran. Okay, sekarang kita tengok qalqalah. Yang kedua, qalqalah kubra. Kubra rendah sikit daripada tadi sebab asyhadu kubra ada sabdu, dia kena tekan lebih. So bila kubra ni dia rendah sikit. Dia masih melantun tapi dia agak rendah sikit. Okey, kita qalqalah kubra, huruf yang berbaris. Nota ni perempuan dah ada, mesti perempuan dah baca, saya just terangkan saja. Okey, qalqalah kubra dia sama level dengan qalqalah mutawassitah. Dalam banyak buku dah tak ada pun mutawassitah ni. Tapi just info lebih lah untuk perempuan dia tahu kalau lah satu hari baca buku yang kat mana lain, kat ada pasaran dijual, ada mutawassitah, semuanya pun pernah dengar benda tu. Okey. So qalqalah kubra, qalqalah mutawassitah ni sama je level dia. Apa nak beza dia? Orang tengok. Qalqalah dia memang akan duduk di hujung. Bila kita kata qalqalah kubra ni, kubra dia akan berlaku di hujung ayat. Di hujung. Apa nak beza dia adalah pada simbol ni. Kat sini, dal ni kan, dal ni huruf qalqalah. Ni semua huruf dal, qalqalah. Dan simbol dia ni simbol tanwin. Ini simbol baris depan. Ini simbol sukun. Ini simbol tanwin. Apa dia beza? Adalah simbol sukun ni. Sebab sukun ni original dah ada dekat dia. Pada teks tu dah terang ada sukun. Berbanding dengan ni, tanwin, baris depan ni adalah simbol yang kita tak boleh tukar bentuk tu. Kita sendiri kita baca kena. Di kat sini Mak guna kat tengah situ Boleh mute suara. Nak bagi tak cara. Lepas tu kalau macam ni qalqalah kubra, bila kubra ni adalah huruf dal, ni huruf qalqalah masih sama, cuma dia simbol ni. Yang beza dia simbol saja. Baca semua tu tak sama. Ini simbol tanwin, simbol baris depan, simbol tanwin. Okay, ini semua simbol tanwin, ini simbol sukun. Sukun ni adalah original dah ada. Terang-terang pada teks pun dah ada nama sukun. Yang ini adalah baris yang biasa, kita yang kena sukunkan. Itu je lah beza dia. Cara baca tu tak sama. Qul huwallahu ahad. Ahad. As-samad. Ini tak ada delay, dia tak ada Qul huwallahu ahad. Tak ada sebab dia bukan sabdu. Ni ada tanwin biasa je. Ahad. As-samad. Kita tak baca as-samad. Tak boleh sebab dia tak ada sabdu. Dan memang tak ada pun. Untuk huruf ni tak ada macam tu. Dia mesti baca macam ahad. Namanya dia lalu cepat je lah. Dia menantun tak ada sekuat macam tadi tu. Tadi tu sebab kena delay lagi kan. Lepas tu baru nak lepas. Macam ni dia terus lepas je. Ahad. As-samad. Ni yulad. Bunyi sama je. Lad.
ahad. Bezanya hanya pada simbol sahaja. Kalau orang tanya kenapa kubra mutawasitah ni, dia sama je level, cuma beza pada simbol saja. Cara baca sama. Melantun dia sama je. Cuma ini just extra knowledge je lah di pengetahuan. Jadi kalau baca buku mana-mana jumpa, tak dia rasa macam ya apa benda tak pernah dengar. Sekurang-kurangnya pernah dengar lah, tahulah oh dia beza sebab ni terang-terang sukun yang dah terang-terang ada pada teks. Yang ni kita yang kena tukar sendiri masa kita baca. Okay. Lepas tu kita ada qalqalah sughra. Sughra ni adalah qalqalah kita bagi kecil je lah. Hanya kita bawa kereta tu ada bonggol sambil lalu. Kita tak ada bawa kereta nampak bonggol terus break macam si. Tiba boom, tak ada pun. Kita mesti dah memang dah slow dah. Tu dia sambil lalu. Itu maksud dia sughra tu dia sambil lalu. Dan dia hanya dia ada di tengah-tengah saja. Ada di tengah-tengah kalimah, tengah-tengah ayat. Macam ni kan, duduk tengah-tengah, dia tak ada hujung. Kalau hujung dia akan jadi kubra tadilah. Dan kalau dia hujung lepas tu ada sabdu, syadu kubra. Itu je dia punya nama beza je. Kalau dia sughra duduk tengah-tengah. Yang penting 5 huruf tu dah. Tapi dia mesti ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun baru dia tu qalqalah. Macam ni qaf ada sukun. Jim ada sukun. Ba ada sukun. Ba ada sukun. Dal ada sukun. Sebila ada sukun dan melibatkan 5 huruf tu, baru nama dia qalqalah sughra. Kalau si dal dari atas, ba dari depan, ba dari bawah, itu bukan qalqalah, itu bunyi biasa je lah. Qalqalah ni sifat yang kita kena melantunkan apabila dia bersukun. Semua sughra sukun duduk tengah, kubra sukun duduk ujung, syadu kubra sukun duduk ujung dan ada sabdu. Itu dia punya kaedah dia. Okey, itu qalqalah. Ni wajib kena pasti. Perempuan pun dah dapat nota, so kita just go through je. Ini adalah karakter huruf alif dan hamzah. Kadang dia bentuk alif. Ini semua bentuk alif. Tapi nama dia bukan alif. Ini nama dia hamzah wasal. Ini alif kepala bulat. Kita kata huruf ziyadah. Bukan huruf ziyadah. Ini bulat bujur meninggi. Dia macam bentuk O yang O lah, macam O tu. Ini macam descending sikit, huruf ziyadah. Ini ada hitam bulat ni, tashil. Dia ada bacaan secara warid, bacaan special. Ini semua nanti kemudian dia dah kenal karakter huruf tu. Ini memang alif yang kosong yang keluar dari al-jawf tu. Ini huruf alif tu. Ini adalah huruf hamzah. Hamzah duduk sebiji. Ini kita panggil hamzah qata'. Hamzah yang ada kawan ni, dari atas. Kalau dia dari atas, hamzah duduk atas. Kalau dari bawah, hamzah duduk bawah. Kalau dari depan pun dia duduk atas. Ini dia semua ada fungsi-fungsi dia. Cuma kita nak kenalkan karakter. Ini karakter huruf. Huruf alif dan huruf hamzah. Ni kalau ni hamzah kawan dengan alif. Ini semua ini kira ada kawan lah. Ini kawan, berkawan. Macam dia duduk seorang. Kita biasa dalam mikir akan sebut ni duduk seorang, ini ada kawan macam tu. Just kita nak senang ingat je. Dalam buku memanglah tak ada. Kita je nak bagi senang ingat. Ini pun ada kawan. Ini rumah tumpang. Hamzah dia sudah tumpang rumah ya. Hamzah tumpang rumah waw. Hamzah ni dia punya sikap dia suka menumpang. Hamzah dia ada suka sikap menumpang. Dia suka tumpang rumah orang. Rumah alif, rumah hamzah, rumah ya dia suka tumpang je kerja dia. Kalau macam alif ni dia tak boleh tumpang. Dia ni macam special lah. Orang boleh tumpang dia tapi dia tak nak tumpang orang. Alif ni. Dia orang boleh guna dia. Orang boleh letak kepala sod kat sini, hamzah wasal orang boleh guna. Orang boleh guna bulat macam ni. Orang boleh guna bulat ni, hitam ni. Semua boleh tumpang atas dia. Tapi dia tu nak share dengan orang, dia tak nak alif ni. Dia nak dia seorang je. Itu karakter. Okay. Perincian hukum tajwid akan bab seterusnya. Tapi nak kenal dulu. Sebelum dalam Quran, dia nampak simbol-simbol ni semua ada dia punya tugasan-tugasan dia lah. Sebab dalam Rusa Rosmani, dia akan guna huruf yang sama juga ulang-ulang. Cuma kena tahulah karakter tu. Ini fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa. Okay. Karakter huruf alif. Kita biasa tahu alif tu alif lah. Macam ni lah alif. Tapi alif ada yang alif macam ni, yang kita dah tahu memang dah terkenal, alif yang daripada al-jam bentuk macam ni. Ada kita panggil alif maksurah, bentuk macam ya. Tapi dia tak ada titik. Macam ni. Tiada tanda bacaan. Dia tak ada dapat baris apa-apa. Huruf sebelumnya, tapi huruf sebelum tu kena ada baris lah. Okay, itu nak kenal dia tu alif maksurah ataupun huruf ya. Bentuk dia macam ya. Tapi biasa dia tak ada titik. Tapi nama dia alif maksurah. Ini melibatkan lebih pada tata bahasa lah. Tapi untuk kita nak kenal dalam Quran, ini adalah alif, ini pun alif. Alif maksurah, ini alif mat. Bila kita belajar tajwid nanti, nak baca panjang apa semua tu, inilah fungsi dia. Sebab tu alif, kita tengok tanda-tanda, dia orang ni boleh tumpang, ada pattern-pattern dia tumpang sebab dia tengok, bila dia duduk di awal, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, sampai ya, kan dia duduk awal. Sebila dia awal, dia berfungsi untuk bertugas untuk benda-benda lain ni lah, untuk simbol-simbol lain ni.
Sebab tu dia sangat penting, sebab tu dia duduk awal, duduk depan. Bila dia depan, macam-macam simbol boleh tumpang dekat dia. Sebab tu dia ni kategori VIP. Orang nak tumpang dia tapi dia tak nak tumpang orang. Itu sifat alif ni. Okay. Ni karakter dia tadi. Ni perempuan kena cam. Sebab bila tak laki ramai juga buat salah benda yang sama, sebab tu kena tak laki. Baru kita boleh cam. Sebab tu ni ke maksudnya aku selama hari baca salah. So bila tengok nota dah bagi. So tolong tengok nota siap boleh tak color lagi, siap boleh bulat lagi semua. So bila nak baca ikut apa yang kita dah bagi. Macam ni alif, kita karakter alif mat. Alif mat lah kita akan belajar panjang. Itu mat-mat ni semua bab tajwid. Sana kita cerita pasal karakter huruf ni sendiri. Okay, sebab kita tak masuk tajwid lagi. Sebab 70% kan buat sifat dengan makhraj. So kita baru cover berapa persen dia lagi. Okay, so bila kita letak alif ni ada yang duduk macam ni. Sebiji dia. Sebiji dia hanya pada huruf-huruf yang tak boleh nak sambung lah. Kalau huruf yang boleh bersambung dia akan duduk melekat. Macam ni. Huruf sod. Sod dengan alif boleh sambung dari segi penulisan. So dia duduk melekat. Dia duduk melekat. Macam ni dia tak disambung. Orang nak sambung alif macam mana? Nak buat bentuk memang tak boleh pun. Ada dengan alif. Tak boleh. So dia kena duduk berasing. Tapi dia duduk sebelah lah. Duduk sebelah. Cuma pattern dia alif ni duduk sebiji. Ni duduk sebiji. Yang ni huruf sod. Yang ni dia kena melekat. Sebab sod boleh sambung alif. So dia duduk melekat. Ni duduk melekat dengan ghain. Ini selalu orang selalu baca salah. Ni lam alif baca la 2 harakat. Tapi ramai baca ja'ala. Dia tak panjang pun ja'ala. Ini memanglah bab tajwid. Tapi ini adalah huruf alif yang kita mesti baca panjang. Dia bukan lam alif, kita lebih tahu lam alif bukan sebab lam alif adalah bukan huruf sebiji, dia ada lam dan huruf alif yang digabungkan. Sebab tu kita akan baca asing-asing yang baca 2 harakat. Maksud ini pun sama lam alif. Okey, lepas tu kita akan tengok ini duduk melekat. Lepas tu kita ada alif yang kecil. Alif kecil. Alif kecil pun dia tetap alif kan? Tetap alif. Ini alif yang tumpang. Dia tumpang waw, tumpang waw, tumpang maya. Semua ada di fungsi dia. Ada yang duduk sebiji, ada yang duduk melekat. Melekat semua. Ini alif kecil dia. Ini dia tumpang. Jadi dia tak ada baca baris, dia untuk baca simbol untuk kita nak baca dia panjang nanti. Sebab tu nama dia alif mat. Nanti bila puan belajar bab masuk tajwid nanti puan akan tahu apa nama mat dia. Yang dah tahu tu tak apa, ni just orang kaji. Maksudnya karakter huruf alif juga. Tadi alif maksurah lah. Alif maksurah bentuk macam ya. Tengok ni bentuk macam ya. Nak tahu dia tu alif maksurah apa? Bila dia bentuk dia alif maksurah, sebelum dia ada baris. Dan baris dia mesti baris atas sebab dia kan mewakili huruf mat. So huruf mat alif adalah berbaris atas. So ini sin baris atas. Sin baris atas. Ini dal baris atas. So bila kita baca ya Musa, ni pun kena baca 2 harakat panjang. Ya Musa. Ini bab tajwid tak apa. Dia nak beritahu yang fungsi dia adalah 2 harakat. Sa. Tapi ramai baca ya Musa. Tapi bila tersambung memanglah kita baca pendek. Tapi kalau sampai sini je, ya Musa, ini adalah 2 harakat. Okay, kalau kita, tapi bila dah ada, kita cuba dia belajar tajwid nanti, bila jumpa hamzah wasal, mat tu dah tak ada lah, dia akan hilang. Contoh ni. Musa. Kita tak baca Musa. Tak ada. Musa. Kita kena baca dia panjang sebab ni ada karakter huruf menjadi alif maksurah, ada alif kecil ni. Ini adalah karakter bentuk-bentuk. Kita kena cam. Maksudnya untuk sini pun adalah alif maksurah. Kita baca 2 harakat. Hudan. Tak ada ini. Kalau nak berhenti, huda. Ni ada hukum mak iwat kat sini. Sebab hukum pun jangan tak payah confuse lah. Dia tunjuk bentuk ni. Ini adalah bentuk alif maksurah. Sebab huruf ni bentuk macam ya. Tapi tak ada titik. Dan dia pun tak ada baris. So bila tak ada baris, kita tak boleh bagi baris kat dia. Kita tak boleh baca Musaya. Salah. Sebab dia bukan baris. Ini untuk alif kecil. Kita baca panjang. Sama juga hudan. Ini kalau kita baca wakaf, huda. Itu bab tajwid huda. Tapi kalau kita nak biasa kita boleh baca hudaya. Salah lah. Hudanya. Semua salah. Sebab apa? Ya ni dia tak ada baris. Bila tak ada baris, dia tak ada bunyi. Dia ada simbol untuk kita baca panjang sahaja.
So ini adalah kategori alif maksurah. Macam ni tengok, bukan karakter alif maksurah. Kalau macam ni dia bukan, sebab apa? Dia ada baris. Ini ada ru'ya. Ya yang ini ya baris bawah, ada sabdu. Ni ya baris atas. Ini baru kita bunyi rawasiya, rawasiya. Kalau macam ni Musa, tak ada baca Musaya, Musaya. Tak boleh baca ya, sebab apa? Dia tak ada baris. Dia ada alif tumpang saja. So dia tak ada baris. Ini boleh baca ya, sebab dia kan baris atas. Ini adalah melibatkan dari segi penulisan. Sebab tu ru'ya bentuk macam ya, tapi walaupun dia tak ada titik, tapi dia tak dibaca sebagai ya. Rawasiya, rawasiya. So yang apa yang perempuan kena ingat macam ni. Bi ayyi. Ni ada ru'ya yang baris bawah. Di sabdu. Bi ayyi. Bi ayyi. Ini adalah ru'ya yang baris bawah. Ini ya baris atas. Sebab tu kita kena kenal pasti, kena cam. Bentuk macam sama, tapi ini adalah alif maksurah. Nak cam alif maksurah, ya tu kosong, tak ada apa-apa, kosong, kosong. Dan sebelum dia mesti baris atas. Baris atas satu ni ke, baris atas macam ni ke, ataupun tanwin dua baris atas, tapi dua mesti baris atas. Bukan baris depan, bukan baris bawah. Atas sahaja. Baru dia akan jadi ni alif maksurah. Kalau macam ni, bukan alif maksurah sebab apa? Dia ada baris. Ya baris bawah, bersabdu pula tu ya baris atas. Ini tetap bunyi macam ya macam biasa tu lah. Okay. Camkan karakter ni. Sebab bila baca Quran esok, kita tak tahu apa benda, mana satu, macam tu. Okay. Perhatikan perbezaan cara sebutannya ketika waqaf. Okay. Ini ayat ni, ini pun ada ayat ni. Sama je lebih kurang. Sama je lebih kurang. Okay. Ini sod lam ni tempat waqaf. Qaf lam pun tempat waqaf. Kalau kita nafas tak cukup, kita boleh berhenti. Sini pun nafas tak cukup, boleh berhenti. Cuma bila nak berhenti tu bunyi dia macam mana? Macam ni kalau nak berhenti, fil qatla, la dua harakat. Kita dah tahu ini adalah alif maksurah. Dia tak ada baris. So, bila nak berhenti dekat dia, ni kan pada atas, automatik akan jadi dua harakat. Kita tak baca fil qatla pendek ataupun fil qatl, salah. Ini adalah alif maksurah. So bila kalau siapa nak berhenti sini, fil qatla, dua harakat. Alif maksurah. Sebab apa? Sebelum dia ada baris atas dan ya, bentuk ya ni pun dia kosong. Maksudnya dia bukan ya lah, dia alif maksurah. So dia kosong. So ini ada kita baca dengan dua harakat kalau berhenti. Kalau perempuan confused, macam mana bunyi tak reti lah apa. Baca je lah sambung. Fil qatlal. Fil qatlal. So kalau kita ada rasa macam confused lah, tak pastilah macam mana bunyi baca je sambung. Sebab tanda waqaf ni pun lebih elok untuk sambung. Dia punya fungsi dia sambung, wasal tu lebih elok daripada berhenti. Tapi bolehlah berhenti, bukan maksud tak boleh. Tapi kalau kita reti cara nak berhenti, bolehlah berhenti. Fil qatla. Kalau rasa confused macam mana bunyi ni, baca je lah sambung. Fil qatlal. Putus. Fil qatlal. Okey. Lepas tu kalau macam ni, untuk sampel ayat ni, ini boleh. Minal qatl. Minal qatl. Beza. Ini lam ni tak ada alif maksurah, tak ada apa pun. Dia memang sendiri. Tak mati, lam pun kita nak matikan. Automatik. Bila kita nak berhenti kat sini, makhraj huruf lam yang terakhir. Huruf lam kan yang terakhir. So bila yang terakhir, lam tu kena, lidah kita kena naik ke atas lah. Fil qatl. Minal qatl. Minal qatl. Bunyi tel tu. Sebab lam tu, lidah naik. Kita tak boleh baca minal qat. Minal qat, tu lam mana pergi? Sebab kita dah tahu tak boleh buang satu huruf pun. Tapi kalau lah confused, tak reti lah macam mana bunyi ni. Baca je lah sambung. Sebab boleh je sambung. Minal qat, minal qatli wala. Minal qatli wala. Biasa je lah qatli wala. Tapi kalau nak berhenti, minal qatl. So huruf yang terakhir adalah makhraj yang terakhir, kita kena letak lidah tu. Itu memang kena tahu. Sebab tu makhraj yang sifat adalah dua yang memang tak boleh bertolak ansur, dia memang berkapul dua tu. Sebab tu kena kuasai betul-betul. Lepas tu dari segi kita karakter huruf hamzah. Karakter huruf hamzah, ini hamzah. Ini adalah bentuk-bentuk hamzah. Kita tengok, walaupun dia ada bentuk macam alif ni alif, tapi kita tak panggil dia alif. Kita panggil dia macam ni hamzah wasal, sebab dia ambil bentuk ni pula atas kepala dia. Kepala sod ni, kita panggil dia hamzah wasal. Kita mana nama dia hamzah, kita panggil dia alif. Ni hamzah kan kita tahu alif ni dia tak boleh. Dia tak nak share dengan orang, tapi orang nak share dengan dia tu. Ni hamzah wasal.
Ini hamzah, hamzah tumpang atas alif. Atas, bawah, depan. Sebab ini dia layak dapat baris. Dapat baris. Okey, ni pun baris. Okey, ni pun hamzah. So bila dia ada partner macam ni, nama dia hamzah kotok. Kotok ni maksudnya pemutus. Yang boleh ada bunyi a, i, u, ba, bi, bu. Itu pemutus bunyi tu. So bila dia ada boleh ada bunyi, nama dia hamzah kotok. Wasol untuk boleh off kan ni suara. So bila hamzah wasol, ini bentuk dia, hamzah kotok ini bentuk-bentuk dia. Sebab hamzah kotok saja layak dapat baris a, i, u, sebab dia ada bunyi. Dan satu lagi hamzah yang original dia lah, ni asal dia duduk sebiji ni, ini original dia. Ni hamzah yang kita tahu lah, alif batang bayar tu kan ada hamzah, inilah hamzah yang original. Tapi dia ada pecahan, dia ada hamzah kotok, dia ada hamzah wasol. Kenapa nama dia berubah? Sebab simbol yang dia dapat tu lah. Siapa yang share dengan dia tu, itu nama dia berubah tu. Okay. Perincian pun tajwidkan dan seterusnya. Sebab ini bab dia sangat besar. Ini just nak kenal karakter saja. Congak tajwid. Siap-siap congak tajwid. Buku 1 hingga 10. Sementara perempuan nak siapkan congak tajwid. Congak tajwid sediakan 1 hingga 10. Saya akan bagi soalan. Sediakan 1 hingga 10. Dekat sini ada pilihan jawapan. Nanti saya akan bagi apa nama huruf persoalan tu. Jawapan dia tengok kat sini, dia pilih mana satu. Sediakan dulu 1 hingga 10 hari ni punya tarikh. Macam biasa letak nombor BTP. Nanti dah siap ni ambil gambar masuk dalam e-homework. Sediakan dulu 1 hingga 10. Kami tengok mama tengok dah jawab. Dah siap? Congak tajwid saya akan bagi. Sebab apa soalan kita nyatakan huruf, nyatakan kedudukan huruf hijaiyah. Itu dia tajuk ya. Nyatakan kedudukan huruf hijaiyah. Nanti saya bagi apa nama huruf tu satu huruf apa. Perempuan dia letak apa jawapan dia. Kalau tak smart tag orang boleh. Kedudukan sama ada di pangkal lidah dalam ke, bucu hujung lidah ke, belakang gigi kapak atas ke, belakang gigi bawah ke, tengah lidah ke, dua bibir ke, apa letakkan jawapan itu je. Saya akan bagi nama sebiji huruf tu. Saya sebut je huruf tu, puan just pilih mana satu jawapan. Jawapan dah ada kat sini, pilih saja. Tulis kalau nombor 1 tu nanti jawapan dia pangkal lidah dalam, tulis pangkal lidah dalam. Macam tu. So ni pun siapkan 1 hingga 10. Nombor BTP, tarikh hari ni. Lepas tu sediap tu. Nanti dah siapkan ambil gambar masuk dalam e-homework tu. Dia orang sebab ada tu orang kena beli dah kan. 100 lebih Okay, dah tau. siap? Yang apa? Siapa ni ada mute suara? Siapa Puan Hadisah? Siapa Puan Hadisah? Tolong offkan suara. Ustazah, ulang soalan. Belum ada soalan lagi. Siapkan congak tajwid dulu. Siapkan ni bentuk congak tajwid. Dah buka buku nota masing-masing. Sediakan congak tajwid 1 hingga 10. Okay, dah ready tu. Kejap lagi saya akan bagi soalan. Okay, dia punya tajuk dia nyatakan kedudukan huruf hijaiyah. Nyatakan kedudukan huruf hijaiyah. Itu tajuk lah, tajuk yang kita nak bagi soalan tu Kang. Tajuk, okey. Okey, dah siap? Congak tajwid kita beritahu dia akan datang tiba-tiba je. Bila-bila masa je. Nanti perempuan akan tanda dah mark okay, betul ke apa jawapan. Lepas tu ambil gambar, masuk dekat e-homework tu. Okey, tajuk dia nyatakan kedudukan huruf hijaiyah. Nanti saya akan sebut nama huruf tu. Apa huruf tu, perempuan just pilih je jawapan tu. Mana satu? Bibir ke, tengah lidah ke. Sebab satu huruf tu satu jawapan je lah. Tak ada letak berdua, tiga, satu je. Okey, dah ready? Saya akan ulang 2 kali saja. Okey, huruf untuk huruf yang pertama, huruf Ra. Ra. Ra keluar dari mana? Pilih jawapan kat situ, tulis kat perempuannya buku nota tu. Nombor 1 huruf Ra. Ra tu keluar daripada mana? Pilih kat pilihan jawapan tu. Pertama adalah huruf Ra. Yang kedua adalah huruf Sin. Sin. Kita ada sod, dot, to, zo, kita nak sin. Sin, shin. Kita tak nak shin, kita nak sin.
huruf sin. Sin datang daripada mana? Yang pertama tadi ra, yang kedua sin. Sin mana? Pilih jawapan. Satu je jawapan dia. Yang ketiga huruf fa. Fa datang dari huruf mana? Daripada keluar ikut mana? Pilih jawapan tu. Fa. Yang pertama ra, kedua sin, ketiga fa. Yang keempat huruf ta. Alif, ba, ta. Mana huruf ta tu keluar daripada mana? Huruf ta. Yang kelima huruf jim. Huruf jim. Huruf jim keluar daripada mana? Huruf jim. Pertama tadi huruf ra, kedua huruf sin, ketiga huruf fa, keempat huruf ta, kelima huruf jim. Jim tu keluar dari mana? Pilih jawapan kat situ. Yang keenam huruf qaf. Huruf qaf. Qaf tu keluar dari mana? Huruf qaf. Nanti dah sampai 10 saya akan ulang balik dia punya huruf tu. Yang keenam adalah huruf qaf. Qaf keluar dari mana? Qaf. Yang ketujuh huruf ya. Huruf ya. Yang enam tadi huruf qaf. Ketujuh huruf ya. Alif, ba, ta, sa sampai ya. Huruf ya tu keluar dari mana? Yang ke-8 huruf lam. Huruf lam. Lam keluar dari mana? Lam. Bucu hujung lidah. Yang ke-9 huruf waw. Huruf waw. Wow. Last sekali nombor 10 huruf sod. Huruf sod. Yang nombor 10 tu huruf sod. Sod dia keluar dari mana? Saya ulang balik daripada nombor 1. Abang semak Nombor 1 huruf ra, kedua huruf sin, ketiga huruf fa, keempat huruf ta, kelima huruf jim, keenam huruf qaf, ketujuh huruf ya, ke-8 huruf lam, 9 huruf waw, 10 huruf sod. Okey, sekarang kita nak semak jawapan. Apa ada pen merah kat situ, tanda. Nanti berapa markah tu tulis kat kawasan yang berbuat bulat lah macam tu, berapa markah. Lepas tu ambil gambar, masuk dalam e-homework. Dan benda ni semua kena pasal hari ni. Sebab benda yang hari ni hantar hari ni. Sebab benda congak tajuk ni buat korang tengah buat sekarang. So dah siap terus masuk. Tak payah tulis nama pun tak apa, tulis nombor BTP tu je. Sebab nanti kita akan mark perempuan buat kerja ke tak buat kerja. Letak nombor BTP, nama tak payah pun tak apa. Sebab kita tahu nombor BTP tu siapa punya. Ambil gambar, masuk. Okey, so nombor 1 huruf ra. Allah. Wow. Okey, huruf lawa. Terbang sikit. Okay, ra. So ra ni keluar daripada mana? Dia bucu, Hujung lidah. bucu, hujung, lidah. Saya tulis bucu je lah. Susah nanti yang lebih-lebih tu perempuan kena tulis penuh lah, jangan tulis. Perempuan sekarang kena mark bukan salin. Jangan tiru pula. Perempuan mark apa yang perempuan dah tulis tadi. Ra adalah bucu. Ustazah, hujung lidah je boleh? Bucu. Dah bagi jawapan kat situ. Bucu, hujung, lidah. Ada pilihan jawapan, ikut sebiji dulu. Lencongan boleh tak Ustazah? Tengok pada jawapan. Kita dah bagi situ pilihan jawapan. Okey. Ikut kita dah bagi dah jawapan tu. Follow saja. So kalau lain daripada tu salah. Jawapan dia bucu, hujung, lidah. Gigi bawah. Okay, untuk urut sin. Belakang gigi bawah. Okay, untuk urut sin, belakang gigi bawah. Belakang Gigi bawah. belakang gigi bawah. Okay. Belakang gigi bawah.
Yang sin tu gigi bawah. Belakang gigi bawah huruf sin. Tulisan ni ngok-ngek tapi puan dengar je lah jawapan dia tu. Sin belakang gigi bawah. Yang ketiga huruf Ustazah. fa. Ustazah, akak lain tak ada tadi sampai nombor 5 sampai nombor Dal. 7 je tadi dapat. Nombor 7, 8 tak dapat? Akak tak dapat sebab lain tak ada connecting. Boleh Okey, 8 huruf lam. 8 huruf lam. 8 lam. 9 waw. Wow. 10 huruf sod. Sod. Okey, Okey. Kak tulis jawapan tu sekarang. Okey, yang fa tadi 2 bibir. Gigi kapak Jawapan dia 2 bibir untuk fa. atas. Belakang gigi kapak. Okey, ra tadi daripada bucu hujung lidah. Yang kedua huruf sin belakang gigi bawah. Itu jawapan Yang fa tadi 2 bibir. Tengah Yang keempat huruf ta. Ta belakang gigi kapak atas. Belakang tengah gigi pangkal lidah. kapak atas. Alah, tulisan tu. Siapa dah dengar lah apa jawapan Ni keempat ni huruf ta, belakang gigi kapak. Kapak kita mesti belah atas. So belah atas, belakang gigi kapak atas. Itu jawapan. Perempuan tak payah reka perkataan lain, guna perkataan ni je, semua dah ada. Pilih jawapan kat sini je. Kakak buat atas lidah tu. Kalau Alisan yang atas lidah ta tu. Tak boleh kan? Jawapan dia belakang gigi kapak atas. Gigi kapak Okey. atas. Untuk nombor 5 huruf jim, tengah lidah. Untuk jim ni tengah lidah. Tengah lidah. Buat short form pun tak apa. TL. Jim tengah lidah. Okey, tengah lidah. Okey, yang keenam huruf qaf. Qaf ni keluar daripada mana? Dia pangkal lidah dalam. tengah. Pangkal lidah dalam. Ya, Dalam pangkal lidah dalam. Huruf qaf dia duduk dalam. ya ada Pangkal dua. dekat tak boleh. Jawapan dia pangkal lidah dalam. Akak ikut je pilihan jawapan kat situ. Okey. Kalau lain daripada tu buat je salah. Sebab kita kena belajar dari kesalahan. Kalau salah tu salah tak apa. Kalau perempuan dapat kosong pun tak apa. Nanti next time perempuan takkan dapat kosong, insya-Allah. Mesti dia boleh. Kalau kita benda tu Ya. dah salah tapi kita nak adjust bagi betul juga, nanti perempuan takkan belajar. Salah tu tetap salah sebab tajuk congak tajuk ni dia akan ada sentiasa. Nanti ni perempuan akan ada nampak improvement lah kat situ. Okey. Awal-awal ni memang semua orang mana-mana bengkel dah bertahun-tahun pun memang awal ni memang saya banyak kosong lah, 1/10 lah, 2/10 lah. Tak apa, nanti bila towards nak ujung-ujung nanti perempuan akan dapat 10/10 insya-Allah. Okey, yang ketujuh huruf ya. Okey, huruf ya datang dari mana? Tengah lidah. Tengah lidah. Okay, ya ni daripada tengah lidah. Okey. Lepas tu nombor 8 tadi huruf lam. Lam sama juga bucu hujung lidah. Dia sama macam ra tadi tu. Bucu. Bucu hujung lidah. Salah buat salah je tak apa, tak masalah. Perempuan bukan kena fail apa benda pun. Benda pun just nak untuk improvement diri sendiri je. Okay. Yang ke-9 huruf waw. Dua Huruf bibir. waw. Waw adalah 2 bibir. Waw ni sama keluar macam tadi lah huruf fa. 2 bibir. Au, af. Kat situ. Itu tempat keluar. Akak buat Lepas tu, alfatain je tak. kita ada sod. Sod tadi jawapan dia belakang gigi Bawah. bawah. Belakang Ulah. gigi 10. bawah. Sod belakang gigi bawah. Itu nak maksud dia. Okey, ulang balik nanti lepas ni perempuan dah markah kan, lepas tu ambil gambar masuk naik homework Okey, yang pertama dia ra daripada bucu hujung lidah. Jawapan dah ada sini, perempuan je follow je. Nanti lepas-lepas ni kalau kita ada bagi pilihan jawapan, perempuan ikut aja. Apa nama-nama, so senang sebab benda ni pun jenis perempuan senang nak faham. Kalau letak macam tadi perempuan kata lencongan apa bagai, perempuan dia tahu macam tu je tapi nanti nak lidah tu nak letak kat mana tu tak apa ni kita tak pasti. Ni dah tahu dah bucu corner dia tu je. Untuk ra. Okey, so ra bucu hujung lidah. Untuk sin belakang gigi bawah. Untuk fa 2 bibir.
Untuk ta, belakang gigi kapak belah atas, gigi kapak memang duduk atas, panggil kapak atas. Untuk huruf jim, tengah lidah. Untuk huruf qaf, pangkal lidah sebelah dalam. Kalau pangkal lidah tapi ke depan sikit kan huruf kaf. Kita dah betul dah dalam. So dalam dia agak lebih tebal ke dalam sikit. Jadi kalau ya, tengah lidah. Huruf lam sama macam ra, bucu. Lepas tu kalau waw, Atas. dua bibir. Dan Kapak. sod, belakang gigi bawah. Ini cepatnya jenis kita kata kita guna kataan ni pun jenis yang senang-senang je, itu kita senang faham je lah. Okay? Tak payah susah sangat. Apa sifat urut ni paling sebabkan nama istilah tu yang kita jadi confuse. Okay, so sekarang nanti Puan ambil gambar terus masuk dalam e-homework. So benda ni kena hantar sekarang je, punya kejap lagi dah habis kelas ni, Puan hantar, Puan kena daftar kehadiran, Puan masuk dalam e-homework, semua settlekan. Okay, ini adalah congak tajuk untuk minggu ni. Dan tapi Puan ada tugasan. Tugasan saya tak ada tulis kat sini, tugasan tak ada kat sini. Saya stop share dulu. Tugasan. Okey, tugasan minggu ni, jadi saya akan bagi poster masuk kat dalam grup. Okey, jadi saya akan bagi poster masuk dalam grup. Apa tajuk tugasan dia saya nak beritahu. Perempuan kena tahu apakah masalah yang perempuan hadapi. Contohnya, kenal pasti apakah masalah yang anda hadapi semasa membaca Al-Quran. Ini bukan nak cari info pada buku pun tak ada. Ini perempuan sendiri. Perempuan kena fikir apa yang aku ada masalah ni baca Quran ni, apa aku punya masalah. Ini punya diri sendiri kena fikir apa masalah aku sebenarnya baca Quran ni. Itu ayat yang kita senang faham lah maksudnya. Tajuk dia, kenal pasti apakah masalah yang anda hadapi semasa membaca Al-Quran. Nanti poster tentang tugasan ni saya akan bagilah. Tapi ini saya nak beritahu cara apa benda nak kena buat tu. Kenal pasti apa masalah ni. Contoh, saya ada masalah tak boleh sebut huruf ra. Itu masalah lah tu. Tak boleh sebut huruf ra. Saya ada masalah dengung, saya tak pandai nak dengung. Itu masalah. Saya tak pandai nak bagi tempo. Baca satu hakat ke, dua hakat ke. Saya baca macam laju je. Itu masalah. Tak gerti nak bagi tempo. Ni dua hakat masih dua, kena bagi dua dulu. Tiba dua jadi satu, satu jadi dua. Saya ada masalah suka baca menit-menit. Itu masalah. Itu perempuan kena fikir sendirilah. Saya tak boleh bagi jawapan. Itu sebab itu perempuannya sendiri. So perempuan yang hadir pagi ni, ini adalah perempuannya tugasan. Tugasan dia kena fikir sendiri. Apa masalah aku sebenarnya baca Quran ni? Yang kalau bertan lelaki pun kena tegur yang sama. Kalau baca-baca sendiri pun, kalau baca sendiri lagi ada masalah. Sebab apa perempuan tak tahu salah kat mana. Itu lagi problem. Dan amat malang bila kita sendiri tak tahu masalah kita. Itu sangat malang. Bila kita tak tahu apa masalah kita, kita akan rasa kita betul je lah. Itu je. Tak ada siapa pernah tegur pun kita punya salah tu. Okay. Maksudnya itulah kita punya tugasan. Tugasan kita ialah keluarkan apa masalah aku sebenarnya. Tapi tak payah buat dalam bentuk karangan. Buat PowerPoint je. Kalau kata ada dua masalah, nombor satu apa, nombor dua apa. Jangan masalah saya BTP sekian-sekian, mempunyai masalah semasa baca Quran, ialah karangan panjang, saya pun bila masa nak habis baca ni. Padahal dia punya point dia nak beritahu yang dia sebenarnya tak kerti dia nak dengung. Itu je sebenarnya. Maksud tak payah karangan. Tulis je direct. Masalah saya tak boleh tak pandai nak dengung. Masalah saya tak tahu nak jaga tempo. Masalah saya tak kerti nak berhenti kat mana. Itu masalah lah, semua tu masalah. So perempuan kena fikir sini, apa sebenarnya masalah sebenarnya ni. Dan kalau kita boleh dapat jawapan, itu menunjukkan perempuan memang betul-betul aware dengan diri perempuan sendiri. Yang jadi masalah, kita pun tak tahu masalah, aku ada masalah ke? Maksud macam okey je, itu problem lah. Itu memang problem. Problem yang sangat malang, maknanya diri sendiri pun tak tahu dia ada masalah. Dan sebab tu bila orang bertalaki, itulah betul rezeki orang bertalaki, sebab dia boleh dapat tahu bila dia salah ada orang beritahu. So dia tahulah problem dekat mana dan dia akan repair lah dekat situ. Sebab bila talaki tu, maksud bila talaki tu kita akan ajar, kat sini kena lebih sikit. Sini jangan panjang-panjang sangat. Ini berhenti. Ini lajak sikit. Ini adalah dapat kat situ info kat situ. So tugasan anda ialah pastikan apakah perempuannya masalah. So kena ada masalah lah. Ataupun kalau ada bagi jawapan, saya rasa saya tak ada masalah. Saya memang 100% perfect. Tu masalah tu. Dan kalau betul memang ada orang macam tu, tak apa, bagi je. Nanti satu hari kita akan suruh dia baca ke, suruh dia, kita nak tengok yang dia tak ada masalah tu, dia baca macam mana. Perfect, betul perfect tu macam mana ke.
Sebab tak mustahil tak ada orang yang jenis semua perfect. Dia mesti ada problem juga. Dia sikit lah, kalau tak banyak pun ada sikit lah. Mungkin dia susah nak kontrol huruf lam ke. Dia akan jadi macam ala, mala, dia macam belakang tu. Itu masalah. Kata macam mana saya nak kontrol lah benda tu, macam asyik ada macam bunyi tambahan. So bila kita dah baca, nanti saya tengok, oh majority ada problem, macam tak reti nak selam. Oh majority ada problem, tak reti nak dengung. So kita akan lebih lah dengan bab tu. So akan bagi lebih penekanan pada bab yang majority orang ada problem tu. Tapi maknanya kena tahulah apa masalah. Kalau kita tak tahu tu problem dia. Problem yang tak tahu dia ada problem. Itu masalah besar. Okay. So itu adalah pokoknya tugasan. Nanti saya akan bagi poster dia. Tapi buat masa ni, tugasan anda ialah masukkan yang congak tadi tu. Dan congak tajuk janganlah risau. Perempuan ada banyak salah pun tak ada masalah. Benda tu pun praktis. Kita macam spot question je tentang kelas perempuan senang nak ingat. Dan kalau jawapan tu salah, jangan adjust nak bagi jangan betul. Salah tu salah je. Macam tadi, so lain kali bila ada lagi sekali congak tajwid, kalau kita dah sediakan pilihan jawapan, ikut aja pilihan tu. Jangan reka ayat lain sebab nanti akan confuse. Perempuan sendiri pun confuse. Sebab kita dah bagi jawapan, ikut je. Dah paling senang dah bagi jawapan dia pun. Tapi kalau kita open macam tak ada jawapan, perempuan boleh letaklah apa-apa ayat pun, itu lain cerita. Asalkan betul lah maksud dia. Tapi kalau dah ada pilihan jawapan, follow saja pilihan jawapan. Ini sebab apa bila kita jenis online ni, kita kena direct to the point je. Tak payah nak pusing-pusing sebab kita bukan kelas fizikal. So kelas online. So bila online kita direct saja. Okay. So itu punya tugasan tentang kenal pasti apakah masalah yang anda hadapi semasa baca Quran. Perempuan kena tahu lah kadang masa kalau yang tak bertalaki ke tak bertalaki ke tak kisah. Tapi kalau bila nak baca tu macam ada problem, itu kena tulis je lah apa masalah dia tu. Okay, itu masalah dia. So jadi so selebihnya baki ni kita beritahu pasal iftar Ramadan kita ada last saja, kita ada tempoh seminggu saja lagi. Maknanya setiap pada hari ni sampai 3 April. Lepas tu kita dah tutup. So siapa yang nak berinfak masih ada peluang lagi sebab ni minggu terakhir. So kita buat sebanyak-banyak mana yang boleh kita mampu kita buat. Okay, sebab kita dah bagi sampai 3 April. Lepas tu kita akan tutup sebenarnya sebab nanti bahagian kewangan tu dia akan nak buat, kita nak masuk Ramadan kan, nak puasa dah. So bila kita masuk situ, kita benda tu dah set prepare lah, dah siap-siap dah. So insyaAllah kita mana yang kita berinfak tu, alhamdulillah lah, terima kasih Allah bagi kita peluang berinfak. Jadi kalau ditakdirkan kita meninggal lah dalam tempoh tu, kita dah meninggal dulu tapi kita dah ada infak dah. So benda tu tetap berjalan. Walaupun kita dah tak ada, kita tetap berjalan jugalah program tu insyaAllah sebab walaupun kita tak ada tapi orang lain akan mengendalikan benda tu. Akan wujud. Allah akan adakan orang, akan hadir ke orang untuk laksanakan apa gitunya hajat niat tu. Okey, itu dari segi iftar. Sama juga macam e-kedai, kita tengok masih ada lagi yang belum join. Belum join tu sila join. Dan kalau perempuan ada produk apa-apa, masuk aje. Sebab ini peluang dapat nak raya, nak puasa ni kan, apa perempuan ada buat kuih raya lah, apa benda tu. Masuk aje. InsyaAllah ada rezeki perempuan kat situ, dia orang akan mesej lah. Kita bolehlah tengok orang jual apa kat situ. Nak jual baju ke stokin ke apa benda, tak kisahlah. Sebab kita dah bagi satu platform supaya tak ganggu dengan grup lain dalam grup bengkel lah. Kita belajar tiba masuk bab makanan kita tak nak, so kita khususkanlah sebab siapa nak berniaga masuk kat situ. Yang tak berniaga macam kita, macam saya tak berniaga pun tapi kita naklah tengok. So kita join je lah dalam tu, so kita akan tengoklah produk-produk orang, servis orang, apa yang orang bagi kan. Mana kita rasa lebih minat, so kita buat je lah. Okay. Yang penting kita join ni. Sebab tengok sekarang ni baru ada 192. Ramai lagi tak masuk tu. Tapi adalah perubahan daripada yang sebelum ni. Sebelum ni 100 orang, ni sekarang ada 100 orang dah masuk. So kena masuk je lah. Tak ada apa-apa pun, just klik dia link tu. Apa-apa dah ada dalam tu. Kalau ada orang masuk produk kita tengok je lah. Okay. Tu bab-bab tu lah. Dan lagi satu, lalang nak hujung ni, nak beritahu. Bila kita dah masuk bulan Ramadan, kita dah bersedia ke bermakna bersedia untuk Ramadan, just nak beritahu apa perbezaan talaki, tadarus, tilawah. Sebab apa? Kita tahu bila orang yang nak minta mohon bertalaki dengan saya tu, dia mesti orang bengkel. Saya tak open untuk orang luar. Sebab apa? Kita orang bengkel punya perempuan sendiri dah belajar. So kita akan bagi peluang pada orang yang dah belajar tu keluarkan, buat secara praktikal lah talaki tu. Sebab tu bila orang dia tak pernah belajar masuk bengkel, kita takkan bagi masuk talaki. Walaupun sekarang ni pun talaki pun dah penuh kelas tu. Kalau ada kosong lain kali pun, hanya untuk orang bengkel saja kalau ada kekosongan. Di sana ni memang tak ada lah.
dia nak beritahu bila nak masuk talaki mesti dah bersedia dengan dah boleh tajuk tu dah reti, baca pun dah agak okey. Tak boleh masuk-masuk buta-buta nak bertalaki tapi mak asyik tak tahu, hukum tak tahu. Tak boleh sebab talaki bukan proses untuk belajar. Talaki adalah proses untuk semak. Perempuan nak belajar kat dalam bengkel boleh belajar. Sebab tu kita adakan bengkel untuk perempuan belajar kat sini lah. Belajar cara dengung lah apa semua dengan ada mentor apa semua, itu proses belajar. Tapi time talaki bukan untuk belajar. Time talaki untuk semak. Bila perempuan baca kalau ada tak tepat ke apa, kita betulkan itu saja. Sebab tu proses talaki dia cepat. Kita tak ambil masa lama. Maksimum 10 minit saja. Sebab tu jangan agak-agak bila time talaki jangan buang masa. Terutama pada ni peringatan pada yang bertalaki ni, jangan buang masa baru nak teragak nak berhenti kat mana semua. Make sure dah prepare semua sebelum masuk sesi talaki. Nak praktis semua dengan mentor sebelum masuk talaki. Okey, itu beza. So bila tadarus pun sama. Tadarus pun melibatkan ada 2 orang. Cerita talaki berdua dan secara live, bukan recording ke apa, mesti live. Dan bila tadarus pun sama, dia boleh minimum adalah 2 orang. Ini ada kawan yang semak ataupun paling ramai tu ramailah tak kisahlah. Tapi bila adalah bacaan secara bergilir-gilir. Sama juga bila tadarus pun, bila pembina bertadarus, kalau ada kesilapan pun di situlah kawan kita boleh tolong semak, boleh check and balance lah benda tu kat situ. Itu nama dia tadarus. Kalau bertilawah tu perempuan baca sendiri. Perempuan dah baca hukum tajwid apa kan, perempuan baca sendiri. Macam lepas maghrib nak baca nak ngaji. Itu kan lepas subuh, itu maknanya tilawah, perempuan baca sendiri. Sama ada perempuan baca kat rumah seorang ke, perempuan kena tunggu kat masjid ke nak baca Quran, itu maknanya perempuan bertilawah sendiri. Tapi semua ni mesti kena baca dengan betul. Itu isu dia. Walaupun baca seorang ke, tak nak ada guru ke, make sure perempuan kena baca dengan betul. Sebab tu perlu ada guru untuk bertalaki. Perempuan carilah guru kat mana-mana pun, make sure apa yang perempuan belajar tu, apa yang perempuan baca tu, dah disemak. Dah ada guru yang sahkan, okey awak baca ni betul. Bacaan Fatihah awak betul. Okey ni betul, ni okey dah. Ejah macam tu. Itu pentingnya ada guru talaki. So bila yang tak ada, siapa yang tak ada tu, tolong cari guru talaki. Di mana-mana perempuan bekerja office ke apa, at least mesti ada guru talaki untuk semak perempuan punya bacaan. Kalau sepanjang nak cari guru talaki tu susah nak dapat, tak tahu kat mana lah, PKP ni susah nak cari ke apa ke, sementara perempuan ada dalam bengkel, perempuan boleh tanya dengan mentor. Tapi mentor pun sendiri pun bukan semua pun perempuan boleh perempuan boleh semak macam umum macam biasalah, boleh dia semak je lah. Tapi kalau perempuan nak betul-betul khusus ke apa, kita ada mentor-mentor yang memang dia ada tauliah. Bertauliah untuk buat dia dapat tahu daripada Jaiz, dapat tahu daripada Jawi, kita ada mentor yang ada tauliah tu. So kalau perempuan jenis serius betul-betul nak, perempuan just personal PM saya lah. Kata saya memang nak bertalaki, saya tak ada guru talaki, nak macam mana pun susah. Buat sementara ni saya boleh guna mentor, dan mentor tu ada certain mentor saja yang ada kelayakan untuk semak macam guru talaki lah. Macam tu, fungsi dia memang sama je. So kalau berapa betul-betul nak berminat yang nak bertalaki, personal PM saya akan beritahu mentor mana yang dia memang boleh untuk semak bacaan lah, sebab dia memang ada pegang, sebab dia ada tauliah sama ada Jawi ataupun daripada Jaiz. So bila ada tauliah, so perempuan sendiri pun akan confident lah, ataupun sesama kawan kan, perempuan nak semak pun rasa segan, malu nak cari ustaz mana pun segan ke apa, at least dengan kawan pun, dengan mentor, okey lah boleh semak. So korang ni semak lah bacaan tu. Okay. So itu untuk hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab lain lah. Sebab ni dah settle, dah habis. Nota tu make sure perempuan cuba tengok balik dalam kaji apa semua, sebab kita masih dalam makhrajnya sifat huruf, masih dalam bab yang sama sebab dia sangat besar. So tahun ni kita memang fokus ni lebih. Okay. Dan untuk tu saya tangguh kelas tu hari ni dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan minta maaf kalau ada tertinggi suara, terkasar bahasa. Ini just proses pembelajaran. Walaupun saya tegas kat sini, memang untuk Quran memang kita kena tegas, tak boleh main-main. Dia bukan benda yang kita anggap mudah. Dan kalau puan rasa perempuan tak ada masalah, pun kena tulis juga kat punya tugasan tu, saya akan keluarkan poster apakah masalah yang anda hadapi semasa baca Quran. Apa saja masalah, bentuk point form. Jangan buat karangan, karangan tak nak, sebab saya mana takkan baca pun. Buat point form. So senang, dan tak payah tulis nama kalau segan nanti orang tahu masalah. Tulis semua BTP sahaja, memadai sebab kita tahu siapa yang hantar tu. Okey? InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa minggu depan, insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi